Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik polygons. Topik polygon ini adalah topik keempat bagi matematik form 2. Okey, untuk topik polygon korang kena tahu ada dua pengelasan polygon yang utama, iaitu regular polygons ataupun polygon sekata. Yang kedua adalah irregular polygons ataupun polygon tak sekata. Untuk regular polygon, dia ada dua saja syarat ataupun condition. Kat sini dia mesti adalah same length. Maksudnya setiap sisi ni mesti sama panjang. Ni mesti sama panjang kat sini, sama panjang kat sini, sini dan kat sini. Syarat kedua adalah same angle. Same angle maksudnya sudut kat dalam ni mesti sama. Kalau satu tu adalah 120 darjah contohnya lah, yang lain mesti 120 darjah juga. Kalau dia tak ada dua-dua syarat ni, maksudnya itu adalah polygon tak sekata. Okay, macam kau boleh tengok kat sini, sisi dia tak sama panjang. Jadi itu bukanlah polygon sekata ataupun ini dipanggil irregular polygons. Cikgu bagi contoh lain. So contohnya dekat sini. Kita ada kat sini, ini adalah bentuk rectangle. Sudut kat dalamnya adalah 90 degree ke semua. Walaupun dia adalah same angle, tapi sebab dia tak same length, sisi dia tak sama panjang, jadi ini adalah dipanggil polygon tak sekata ataupun irregular polygons. Okey, seterusnya kita tengok yang condition yang seterusnya. Untuk regular polygon, tengok line ni, pergi ke bawahan. Kita kena tahu untuk regular polygon, dia punya bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Number of sides equal to number of axis of symmetry. Contohnya kat sini ada 4 sisi. Maksudnya dia mesti ada 4 paksi simetri. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi ataupun 6 sides. Maksudnya dia mesti ada 6 paksi simetri. Okay? Dan tentang formula ni kita akan belajar nanti. Okay, seterusnya next page. Alamak, ada jawapan pula. Okay, cikgu padam dulu. Okay, dekat sini sama condition tadi. Dia cakap state whether the following polygons are regular or not. Tentu nyatakan sama ada polygon berikut adalah sekata ataupun bukan. Dia ada dua syarat tadi, same length, same angle. Ingat So dekat sini kita tengok ini length dia dah tak sama. Atas dengan kat bawah sama. Lepas tu yang dekat kiri kanan tak sama. Ini sama panjangan ni Jadi ni jawapan dia adalah no. Dekat B ni kau boleh tengok dia semua sama panjang, sudut dalam tu pun sama. Kalau kau tak sure boleh check pakai protractor, tapi tak perlu kita tahu jawapan ni adalah yes. Okay. Dan last kali kena buat sendiri. Number 2, draw the axis of symmetry of the following polygons and state the number of axis of symmetry. So kat sini kita tahu ini axis symmetry dia, sebab ni adalah regular polygon. So maksudnya kena ada 3 Ni adalah first one, kena buat line putus-putus. Ni adalah second one, daripada tengah, daripada vertex bucu ni pergi ke tengah Ni adalah ketiga. So ada 3 axis of symmetry. Okay, yang lain macam contoh yang ni kau boleh nampak ada, sebab ni adalah irregular polygon, polygon tak sekata. Walaupun dia ada 4 sisi, tapi dia punya paksi simetri bukan 4. Dia mesti kurang daripada 4 kalau dia tak sekata. Okay, yang ni pun korang boleh try buat. Kalau tak tahu, cikgu boleh tolong sikit. Kita ambil daripada bucu ni. Bucu ni pergi ke bucu ni. Ni dikira yang pertama. Daripada tengah ni. Kedua. Ketiga. Dan korang boleh buat ada certain lagi sebab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sisi, maksudnya kena ada 6 paksi simetri. Sebab ni adalah polygon sekata. Untuk D, ini adalah bukan polygon sekata. So korang kena tahu ada berapa. Cuba bagi contoh yang pertama. Kita boleh potong dia macam ni, lipat dia akan simetri. Dan keduanya korang kena figure out lah. Okay, complete the table below by stating the number of sides and the number of axis of symmetry. Ini adalah untuk regular polygon ataupun polygon sekata. Untuk octagon, kau kena ingat masa form 1 ada belajar dulu kan. Octagon ada 8. Okay, so kalau 8, kau boleh salin ni kalau dah terlupa boleh salin benda ni. Cuma dalam kau punya ni, triangle dia panggil equilateral, square ataupun rectangle itu dipanggil quadrilateral ataupun segi empat.
Okay, kita pergi balik yang tadi. Mana? Okay, ni boleh isi lah. So, macam contoh octagon ada 8. Dia punya number of axis symmetry mesti sama, 8 juga. Nonagon ada 9. Dia punya ni mesti 9 juga. Okay, untuk lukisan, tak perlu buat dulu. Sorry. Untuk lukisan ni tak payah buat dulu. Kita akan buat kat kelas nanti. Kita pergi ke next page. So, buat sampai nombor 3, nombor 4 tak perlu. Macam nak pergi next page. Okay, ni. Okay, lukisan ni nombor 5 pun tak perlu. Tapi bawah ni korang kena buat. Yang ni sangat-sangat penting. Divide the following polygons into several triangles by joining a certain vertex to another vertices. Bahagikan poligon berikut kepada beberapa buah segitiga dengan menyambungkan satu bucu tertentu kepada bucu yang lain. Okay, kalau untuk yang ni, cara nak buat dia, ni adalah pemahaman untuk sudut dalam poligon. So, sangat-sangat penting. Cara nak buat dia adalah macam ni. Cikgu nak bahagikan dia. Kita ambil start daripada mana-mana bucu. Okay, cikgu start dari bucu ni lah. Contohnya. Cikgu sambungkan ke sini. Ini adalah segitiga pertama kita. Nampak Ini adalah segitiga pertama. So, cikgu sambung sini ke sini. Ini adalah segitiga kedua. Lepas tu bawah ni dah ada segitiga ketiga. Okay. Line ni, dia tak boleh bersilang. Dia boleh sentuh antara satu sama lain tapi tak boleh bersilang. So, ni kalau nak buat dengan betul lah. Macam kalau tengok dekat example, ini tak bersilang kan line dia. 1, 2, 3. Line ni cuma bersentuh dekat satu tempat je tapi dia tak bersilang. So, dekat sini, bilangan segitiga dia ada 3. Sum of interior angle, hasil tambah sudut pedalaman. Okay, maksud sudut pedalaman adalah sudut dekat sini. Ini adalah sudut pedalaman. Ni, kalau cikgu tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni. Berapa jumlah dia? Itu adalah hasil tambah sudut pedalaman. Okay, sebab kita tahu satu triangle, mana-mana segitiga, jumlah sudut pedalaman dia mesti 180. Ini pun 180. Tak kisahlah bentuk segitiga macam mana pun, kalau nak belajar masa form 1. Dia 180, ni pun 180. Sebab ada 4, dia akan jadi 4 darab 180 sama dengan 720. Kalau dalam soalan A, dia ada 3 saja. So, 3 darab 180 sama dengan 540 darjah. Okay, ni pun korang boleh buat tapi dengan syarat line tu tak boleh bersilang. Korang boleh start daripada mana-mana. Contoh cikgu start daripada sini, pergi ke sini. Inilah segitiga pertama cikgu. Ini ke sini, nombor 2. Ini ketiga ni, nombor 3. 4. Sorry, ini nombor 4 macam ni. Nombor 5 Okay, contohnya sebab ada 5 segitiga, kita boleh buat hasil tambah 5 darab 180. Dapatlah jawapan. Okay, 900 darjah. Okay, yang ni, yang C ni korang kena buat sendiri lah. Okay, kalau korang tak ada printer kat rumah, mungkin boleh salin balik. And then, ataupun buat dekat tablet korang ataupun handphone korang pun boleh juga. Tapi lagi bagus kalau buat kat kertas lah, nanti angkat gambar, bagi kat cikgu. Okay, soalan nombor 2. Hitung nilai X bagi poligon yang berikut. Calculate the value of X of the following polygons. So, korang kena ingat ni. Ini ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Jadi, kalau 5 sisi, konsep tadi, kita tahu jumlah dalam mesti sama dengan 540. Ataupun kalau korang tak tahu macam ni, ini kita boleh bahagikan kepada 1, 2 dan 3. 3 segitiga. So, jumlah sudut dalam mesti sama dengan 540. Jadi, kalau cikgu tambahan semua, X tambah 120 tambah X tambah 96 tambah 110 sama dengan 540. Jadi, kita kena buat algebra sikit. X tambah X jadi 2X. 120 tambah 96 tambah 110 sama dengan 326 sama dengan 540. 2X sama dengan 540 tolak 326 sama dengan 214. X sama dengan 2 pindah ke kanan jadi bahagi. Jadi 107 darjah. Itulah jawapan. Okey. Untuk kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kalau korang tak nak buat segitiga, korang boleh pakai formula yang dia ada bagi kat depan ni. Okey, formula yang ni. Kena tahu hasil tambah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2. N tolak 2 darab 180. Senang je. So, macam ni kita nak pakai dekat sini. Okay, ni cara yang sepatutnya korang pakai dalam exam nanti.
So kalau cikgu nak tahu jumlah sudut kat dalam cikgu buat lah. N tolak 2. N adalah bilangan sisi ataupun number of sides. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi So formula dia N tolak 2 darab 180. Dalam kes ni N dia adalah 6 tolak 2 darab 180. So 4 darab 180 dapat 720. Jadi cikgu tahu jumlah sudut kat dalam ni 720. Jadi kita boleh buat persamaan algebra tadi. 120 tambah 130 tambah X tambah 83 tambah 83 tambah 140 tambah 130 sama dengan 720. Okey, jumlah sudut dalam ni sama dengan 720 Okey, nampak tu. Okey, jadi kita tambah nombor dulu pakai kalkulator. 120 plus 130 tambah 83 tambah 140 tambah 130 sama dengan X tambah 603 sama dengan 720. Untuk dapat X, 603 pindah ke sebelah kanan jadi tolak. So dapat dah 117 darjah. Jangan lupa tulis unit sekali. So itu lah jawapan dia. Okay, ni korang kena buat balik kalau boleh. Bukan kalau boleh, ni adalah sebagai homework korang. So yang seterusnya, ini dipanggil sebagai exterior angle ataupun sudut peluaran. Tadi sudut pedalaman. Ni sebab dia ni sudut kat dalam ni dipanggil sebagai interior. Sudut kat luar dipanggil sebagai exterior ataupun sudut peluaran. Okey, korang kena tahu jumlah sudut peluaran mana-mana poligon sama dengan 360 darjah. Jumlah ataupun sum of exterior angle is equal to 360 degree. Mana-mana, tak kisah bentuk dia apa-apa. So yang ni senang nak ingat. Jadi yang ni cikgu tahu jumlah kat luar ini tambah ni tambah ni tambah ni sama dengan 360. Jadi apa kita buat? X tambah 53 tambah 132 tambah 67 sama dengan 360. So X sama dengan kita buat satu-satu tambah 53 tambah 132 tambah 67 sama dengan 252 sama dengan 360. 252 pindah ke sebelah kanan jadi tolak X sama dengan 108 darjah. Okay, yang ni pun kau boleh tahu ni jumlah kat luar ni mesti 360. Ini pun sama, semua ni sama. Jadi tak ada masalah untuk korang buat hanya algebra saja. Okay, subtop yang seterusnya nombor 4. Ni adalah last untuk korang hari ni. Find the value of W, X, Y and Z for each of the following diagram. Korang kena tahu hasil tambah antara sudut pedalaman dan sudut peluaran. The sum of interior and exterior. Interior plus exterior equal to 180. Ni sebab ni adalah garis lurus, straight line. Sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180. Jadi nak cari Y kat sini, kita tahu Y tambah 86 sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak 86 sama dengan 94. Okay, cara ni mungkin korang tak apa-apa suka, panjang sikit ataupun nak terus cari X macam ni X sama dengan 180 tolak 64. Kontrol direct kontrol pindahkan. So 180 tolak 64 sama dengan 116 darjah. Okay, yang lain kau boleh cari, tak ada masalah. So sama lah dengan yang kat sini kau boleh cari semua. Boleh cari semua kat sini. Okay. So itu saja untuk hari ni. Make sure kau siapkan daripada page 28, 29 dan 30. Yang lukisan saja tak payah buat. Kau boleh, kalau tak ada printer dekat rumah, kau boleh buat dekat atas kertas Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu.